أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 17. Muka surat 17, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 17, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Situ ada. Masuk kitab ada. Malaikat sesada mengulpah, masuk kitab. Dan wajib i'tiqad, wajib berpegang, jazam, putus di hati, bahawasanya ada bagi Allah beberapa kitab. Kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Dipanggil Al-Kutubus Samawiyah. Kitab yang diturunkan oleh Allah atas beberapa rasulnya. Yang mana sekarang ni pembicaraan lengkap ke-6 rukun iman. Jadi kitab ni rukun iman yang ketiga. Yang terdahulunya bicara bab ada bagi Allah berapa banyak daripada malaikat. Yang mengetahui balangan malaikat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rukun iman yang kedua. Ini kitab ni, ini rukun iman yang ketiga, yang wajib kita i'tiqad. Yang mana beriman dengan malaikat sama, beriman dengan kitab ni pun sama. Masuk di bawah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk di bawah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terdahulunya permulaan agama mengenal Allah, mengenal Rasul. Mengetahui serta berpegang atas jalan masyhur aqaidul iman yang 50. Yang masuk di bawah dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesa aqaidul 50, nak pergi pula yang terkandung di bawah Muhammadur Rasulullah. Syahadah yang kedua. Bahkan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pun masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab siapa yang cerita berkaitan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Sebagaimana siapa cerita bab malaikat? Nabi. Siapa yang cerita bab kitab? Nabi. Siapa yang cerita bab hari kesudahan? Nabi. Siapa yang cerita nabi rasul-rasul yang lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cerita berkaitan dengan hari kesudahan, barzah ke qiyamah ke, sampai ke syurga dan neraka, siapa yang cerita? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga beriman dengan Allah sendiri pun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita. Jadi bukan kata beriman dengan malaikat, kitab dan segala-gala gorsu yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman kesudahan masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Bahkan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Dahulu sudah bicara. La Muhammadur Rasulullah umpama satu laut, la ilaha illallah satu titik daripadanya, daripada Muhammadur Rasulullah yang diumpamakan dengan satu laut. Ni orang ambil ayat dan kitab Faridah tadilah. Kitab Faridah ni kitab yang salah, kitab yang tak betul. Bayangkan kitab Faridatul Faraid, kitab yang mana level ni lah, level kecil ni. Dia panggil kecil lah. Kecil sangat pun tidak lah, kita panggil pertengahan pun boleh. Tapi bukan pertengahan betul lah. Pertengahan hala ke kecil lah. Yang mana kitab Faridah ni hak sama level dengan kitab Faridatul Faraid ni, hak nombor satu diguna pakai di tempat kita. Tempat kita di Malaysia ke, Fatani ke, di Indonesia ke, hak nombor satunya Faridatul Faraid. Hak nombor satu. Tiba-tiba orang sekarang daripada bacaan dia, daripada salah pemahaman dia, mudah-mudah dia kata kitab Faridah ni salah. Sebab apa? Sebab Muhammadur Rasulullah umpama satu laut, la ilaha illallah satu titik daripadanya. Jadi besar Nabi lah. Besar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bacaan kamu yang kamu tidak belajar pada ni. Yang mana tomahan kitab Faridah ni dia belegar. Pada belegar. Lepas tu saya sebut sebab dia belegar. Kadang-kadang kita buka dalam internet tu terpandanglah. Benda tu benda yang sekali ke tak tahulah. Tapi walaupun benda tu sekali akan jadi berulang kali sampai ke bila pun tak tahu. Faham tak ni? Hak dalam internet dalam FB kan sekali je. Sekali. Tetapi berulang kali sampai ke bila? Sampai kiamat kali dah. Betul pun begitu, salah pun begitu. Jadi hak salah pemahaman hak dalam kitab Faridah dahulunya memang sentiasa terpandang. Dia nak tomah kitab Faridatul Faraid sebab dalam kitab kita dahulu kan. Hingga berkata setengah ulama. Dahulu Musa 15 dahulu, maka telah nyatalah bagimu bahawasanya dua kalimah ini, dua kalimah syahadah ni mengandung akan sekalian aqaid, akan sekalian simpulan-simpulan iman yang terdahulu. Bahkan sekalian hukum masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sekalian hukum lah. Hukum bab ibadah, muamalah, munakahat, janayah, hukum bab bicara bab hati. Apa-apa bicara hukum agama, kesemuanya masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Sebab Nabi yang bawa belaka kan. Hingga gayah dia ni. Hingga berkata setengah ulama. Berkata setengah ulama.
Bermula Muhammadur Rasulullah itu lauk yang meliputi la ilaha illallah itu satu titik daripada dalam yang meliputi. Artinya apa? Jadi Muhammadur Rasulullah ni satu lauk yang meliputi la ilaha illallah satu titik daripadanya. Oh, jadi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah gitu. Ni orang salah faham Artinya dia datang ada artinya. Artinya mentauhidkan Allah. Ni la ilaha illallah. Mentauhidkan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan ni. Mentauhidkan Allah itu setengah daripada barang yang mendatang dengan barang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan akal Allah ni siapa yang bawa datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentauhidkan Allah ni la ilaha illallah. Siapa yang bawa datang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi la ilaha satu titik daripada Muhammadur Rasulullah. Perkara Nabi bawa datang. Salah faham dia kata kitab Faridah ni menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca sendiri, dia salah faham, dia tahmah fitnah pula kitab Faridatul Faraid. Macam sebut tadilah sekali tapi orang akan ulang share sampai kiamat. Ni apa ni? Sistem piramid kan. Hak atas sekali tu turun bukan dia paling banyak boleh. Hak bawah tu pula dia boleh banyak juga tapi hak bawah dia lah. Hak atas lagi tu lagi banyak boleh sebab bawah dia tu boleh ke dia belaka. Kau macam mana? Ada sistem piramid. Orang tu lah panggil direct selling. Kita ada direct selling ni. Direct selling ada lagi? Ke Shopee ada direct selling pun mati ke macam mana? Wallahu alam lah ni. Pada direct selling kan ada sistem piramid kan. Hak atas. Dia pun turut dia. Dia paling banyak. Hak ni banyak jugalah hak bawah dia. Hak ni bawah banyak dia. Tapi atas tu paling banyak. Ni sama lah ni. Hak tukar mula-mula sekali hak yang tulis seumpama tu, turun bawah. Hak bawah ni dia ada pula pengikut dia, sebo. Hak ni ada pengikut dia sebo. Hak ni ada pengikut dia sebo. Hak paling banyak sekali boleh hak atas tu. Walaupun dia mati dah sekalipun. Macam mana hak sistem piramid tu? Hak direct selling tu. Kalau hak atas tu mati dah, boleh lagi pada anak cucu dia. Tu wallahu alam lah. Tapi nak ceritanya, walaupun dia mati pun ditulis ni. Tamahan yang sangat besar, yang sangat jahat ni, berat ni. Pada kitab Faridatul Faraid. Mana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam tu hamba Allah lebih besar daripada Allah Rabbil Alamin. Tu kata Muhammadur satu yang luas yang meliputi la ilaha illallah satu titik daripada artinya mentauhidkan Allah la ilaha illallah tu di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa datang. Bukan mentauhidkan Allah, berpegang akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah, semuanya Nabi bawa datang. Hak ni kepada malaikat, kitab dan hari kesudahan pun termasuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa Rasul. Setengah daripadanya Taurah, kemudian di hadapan tu dan Zabur dan Quran, Taurah dan Injil dan Zabur dan Quran. Setengah daripadanya. Setengah daripada beberapa kitab
yang diturunkan atas beberapa rasul. Setengah. Didatangkan Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Setengah. Kita bicara dah minggu lepas tu. Setengah ni bukan separuh. Kalau setengah tu Taurat, Injil, Zabur dan Quran, maknanya beberapa kitab yang diturunkan semuanya ada 8. Dah? 4 ni separuh. Kita kan separuh tu setengah kan. Dah separuh ni sebahagian. Macam hak malaikat tu lah. Dan setengah daripadanya 10 malaikat. Setengah 10. Jadi semua malaikat 20. Malaikat makhluk Allah yang paling banyak. Setengah yang wajib diketahui atas jalan tafsirnya 10 ni, setengah tu sebahagian. Setengah dengan makna sebahagian. Sini sama juga ni. Setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul, setengah daripada Taurat, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah. Jadi berapakah kesemuanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas beberapa rasul? Yang kita biasanya dengar berapa? Yang biasa dengar sekarang ni Taurat, Injil, Zabur dan Quran. 4 buah. Setengah daripadanya sebahagian daripada beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Jadi beberapa kitab ni berapa jumlah dia? Kesemuanya berapa? 104. 104 kan? 104. Dan ada pandangan menyatakan 114. Tapi masyhur kitanya 104. Tapi pandangan yang tahqiqnya, yang lebih eloknya, jangan hinggakan bilangan beberapa kitab di dalam satu-satu bilangan. Jangan letaklah 104 ke 114, jangan letak. Hanya kita beriman banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada beberapa rasulnya. Banyak mana? Jangan diletak jumlah. Ingat dahulu bicara bab rasul dahulu. Bicara bab rasul dahulu kan? Hak surat berapa dah bicara bab rasul? Hak di muka surat 16 dahulu. Surat 16 baris yang ke-10 daripada bawah. Baik ke-10 daripada bawah. Dan qaul yang sahih. Qaul yang sahih. Pandangan ulama yang muktamad. Qaul yang sahih. Pandangan ulama yang muktamad. Pandangan yang muktamad lah. Qaul yang sahih. Ketiadaan dihinggakan mereka itu segala rasul-rasul dan nabi-nabi di dalam bilangan yang tertentu, dalam jumlah tertentu. Kau yang sahihnya ketiadaan dihinggakan. Ada dihinggakan? Ada ketiadaan dihinggakan. Ketiadaan diletak jumlah berapa sebenarnya. Jangan. Cuma wajib imani atas jalan ijmal. Bagi Allah beberapa banyak rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Kalau sebelah atas tu kan, maka wajib beriman ia tiap-tiap mukallaf dengan sekalian rasul dan sekalian nabi atas jalan ijmal, jalan ringkas, dengan makna i'tiqad kan, berpegang di akidah bahawasanya ada bagi Allah itu beberapa banyak rasul dan anbiya alaihimus salatu wassalam. Kita berpegang secara ijma' ramai nabi-nabi rasul ni. Lepas tu ramai mana? Dan kau yang sahih, kau yang kuat dalil, ketiadaan dihinggakan mereka itu
di dalam bilangan-bilangan yang tertentu. Jangan letak jumlah. Seperti, tu contoh pada yang letak jumlah. Dikatakan bahawasanya anbiya nabi-nabi itu 100,000 dan 20,000. 100,000 dan 24,000. 100,000 dan 24,000. Tu dak kata gini lagi. 100,000 dan 20,000 dan 4,000. Pengong kita. Ni 100,000 dan 24,000. Dan anbiya pula dan yang jadi rasul daripada mereka itu 313 orang. Ni ada pandangannya. Rasul 124,000, Nabi 124,000 orang. Daripada 124,000 orang, jadi rasulnya 313. Ini ada kaul pandangan yang seumpama ni. Tapi kaul yang sahih, yang kuat dalil, jangan dihinggakan. Pada jangan dihinggakan, jangan letak jumlah. Jangan letak jumlah. Sebab letak jumlah ni, ulama pun berbeza pandangan berkaitan dengan bilangan Nabi Rasul tu. Hak tadi 124,000 orang Nabi. Ada kata 1,200,000 orang Nabi. Ada kata 1,424,000 orang Nabi. Banyak pandangan. Hak Rasul pula dalam kitab Faridah ni 313. Ada pan 314. Ada pan 315 orang. Jadi banyak pandangan. Tapi pandangan yang sahih, yang kuat dalil, jangan letak jumlah. Tapi masyhur kita ni tadilah. Nabi 124,000 orang, Rasul 313 orang daripada 124 orang Nabi. Sebab Rasul pasti Nabi. Nabi tidak semestinya Rasul. Kita maklum tu. Jadi sama dengan kitab. Tapi cuma kitab ni dia tak cerita. Dia hanya sebut Taurah, Injil, Zabur dan Quran je. Lepas tu beberapa kitab ni jumlah dia berapa? Dia tahu hari. Dia tahu hari. Hak Rasul wajib berpegang atas jalan ijmal ramai Nabi dan Rasul. Ramai mana? Jangan duk hinggakan. Tapi masyhurnya tadi 124,000 orang Nabi, 313 Rasul. Yang wajib beriman cara tafsirnya 25 Rasul yang namanya tercatat di dalam Al-Quran. Hak tu hak Rasul, hak kitab ni jadi gitu je. Wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasul. Setengah daripadanya Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Habis. Selesai dah kitab. Selesai dah kitab. Lepas tu tajuk lain pula. Dan wajib i'tiqad bahawasa afdal sekian makhluk itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul makhluqat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih makhluk Allah Subhanahu wa taala. Malaikat duduk di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah seafdal makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu tajuk lain waktunya. Lepas tu tajuk kita tu jelah. Pendek je. Baju kitab pendek je. Dan wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa kitab yang diturunkan atas beberapa rasulnya. Setengah daripada Taurah Nabi Musa, dan Injil Nabi Isa, dan Zabur Nabi Daud, dan Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Itu je. Setakat tu je bicara. Tak ada perincian. Tak ada perincian. Jadi wajib i'tiqad bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala
beberapa kitab yang diturunkan atas Rasul ni wajib i'tiqad atas jalan ijmal. Taurah, Injil, Zabur dan Quran wajib i'tiqad atas jalan tafsil. Ni berulang kali dah ni. Jadi kita i'tiqad ni ada bagi Allah beberapa kitab. Banyak kitab-kitab kalamullah yang diturunkan atas rasul-rasul banyak. Dah i'tiqad macam mana? I'tiqad secara ijmal. Apa makna secara ijmal? Kita i'tiqad berpegang di akidah kita. Banyak kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada beberapa rasul. Banyak. Tu i'tiqad secara ijmal. Secara tafsir juga. Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Itu cara tafsir. Faham tak ni? Kemudian beberapa kitab yang diturunkan tu berapa jumlah? Tak nyata sini. Jadi pandangan muktamad jangan letak jumlah. Cuma setakat banyak kitab yang diturunkan oleh Allah atas rasul-rasulnya. Tapi masyhur kita 104 buah. Ada pandangan menyatakan 114 buah. Itu bukan pandangan yang muktamad, tapi masyhur. Kalau tadilah Nabi 124,000 orang, masyhur. Daripada 100 daripada orang Nabi tu, Rasul 313, masyhur. Sama dengan bilangan ahli perang Badar lah, 313, masyhur. Kita ada 104 buah, masyhur. Tapi bukan muktamad tu. Bukan hak muktamad. Hak muktamadnya jangan tidak dihinggakan. Tidak diletak berapa jumlah sebenarnya hak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul ni, berapa banyak jumlah dia. Hanya Allah yang mengetahui. Kita jangan letak jumlah. Banyak sudahlah. Banyak. Tapi pandangan masyhurnya 104 buah. Kemudian tu hak secara ijmal. Secara tafsir pula, hak rasul dahulu, hak malaikat pun sama juga. Ijmal tafsir dinyatakan. Kitab ni tak nyatakan pula mana ijmal, mana tafsir. Itulah perlu pada huraian guru. Tak boleh baca sendiri. Rasul Musa 16 tu ijmal, kemudian tafsil. Kemudian malaikahnya pula banyak i'tiqad bahawa bagi Allah ni malaikah dan mereka itu makhluk yang amat banyak. Malaikah ni tak mengenai bilangan malaikat Allah Ta'ala. Kemudian barulah pergi pula yang wajib diketahui atas jalan tafsirnya 10 malaikat. Dah banyak-banyak tu atas jalan ijmal. Sekarang ni kitab. Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah pada rasul-rasul. Kalamullah Ta'ala belaka tu. Hak tu nak bagaimana cara mana? Tak dinyatakan. Setengah daripada Taurah, Injil, Zabur dan Quran. Nak beriman macam mana? Tidak diceritakan. Satunya atas jalan ijmal, satunya atas jalan tafsil. Ada kitab gitulah. Bukan lengkap sepenuhnya sebab kitab ni dia tak boleh membaca sendiri. Kemudian dalam kitab ni tak letak jumlah. Cuma beberapa kitab yang diturunkan. Ini pandangan yang muktamad, jangan letak jumlah. Kita mengaji dalam kitab lain 104 buah. Itu satu pandangan. Mana kita satu-satu kitab, macam kitab ni tak sebut jumlah. Inilah pandangan muktamad. Banyak kitab yang diturunkan, tapi jumlah tidak diletak. Ini pandangan muktamad. Dah kita ngaji kitab lain, tak jauh ya. Kitab ada 104 buah. Kena ceritalah itu pandangan yang masyhur. Macam sama dengan bilangan Nabi dan bilangan Rasul. Masyhurnya letak bilangan. Yang muktamadnya kau yang sahih yang kuat dalil. Ada. Jangan dihinggakan, jangan letak jumlah. Mana dua pandangan kita kena ingatlah. Kau jangan letak jumlah, kita kena ingat.
Hak letak jumlah, kita kena ingat. Jangan letak jumlah. Ramai mana Nabi Rasul. Yang letak jumlah. Banyak mana kitab. Ramai mana kitab pula. Banyak mana kitab. Kalau malaikat memang tak ada jumlah lah. Hanya Allah yang mengetahui. Malaikat memang tidak ada ulama yang letak jumlah. Tapi Nabi Rasul ni ada ulama letak jumlah. Kitab ada ulama letak jumlah. Malaikat tak ada ulama letak jumlah. Jadi Nabi Rasul kita hak letak jumlah kita cerita. Itu kaul pandangan ulama yang masyhur tapi bukan yang muktamad. Kau yang sahih, yang kuat dalil, yang muktamad, Nabi Rasul jangan letak jumlah, kitab pun jangan letak jumlah. Kena cerita kedua-dua lah. Jangan mati mana-mana satu sebab kedua-dua ni ada dalam kitab belaka. Cuma kita nyatakan ini pandangan yang muktamad, ini pandangan yang dhaif, tapi ini pandangan yang masyhur. Gitulah. Ada ni.